Okey. Baik. Semasa kita membincangkan objektif kajian sebelum ini, sebelum kita mula kerja khusus, awak dah memikirkan tentang tajuk kan? Tajuk kita apa? Tu boleh tak tolong seorang bacakan tajuk yang diberi oleh MPM tu? Awak ada kan? Sebab madam punya file semua tinggal di sekolah. Tajuk yang diberi oleh MPM. Tolong bacakan seorang. Siapa-siapa lah boleh tolong bacakan. Tajuk MPM. Ada tak boleh tolong baca? Bacakan tajuk seorang. Ada tak boleh tolong bacakan tajuk? Bacakan tajuk. Lah tak best lah macam ni, semua diam je. Baca tajuk. Cepat, madam nak type ni. Tajuk umum yang diberi oleh MPM. Ini bukan tajuk yang awak buat, tapi tajuk yang diberi oleh MPM. Apa tajuknya? Oh tak dengar ya suara madam. Tajuknya apa? Pendidikan? Lagi tu je, satu je ya tajuknya. Tolong respon yang dengar. Pendidikan sosial dan budaya. Okay, good. Alina kan tu? Ya, saya. Okay, pendidikan sosial dan budaya ni tajuk dia terlalu umum kan? Tajuknya terlalu umum. Ya, yang kedua tajuknya apa? Perubatan sains dan sosial. Perubatan sains dan sosial. Ini tajuk oleh MPM, bukan tajuk awak kan? Dia diberi tajuk secara umum. Okey, ini tajuk dia. Pertama, pendidikan sosial dan budaya. Kedua, perubatan sains dan sosial. Okey. Dalam kelas awak hanya, tak silap madam hanya seorang je buat perubatan sains dan sosial, iaitu tentang cermin mata. Sains dan teknologi. Perubatan sosial? Ya, sains dan teknologi. Okey, iaitu alat tekanan darah tinggi, betul? Okey, ramai yang buat tajuk pendidikan sosial dan budaya. Jadi bila tentang tajuk pendidikan sosial dan budaya ni, tajuk dia besar. Berbagai-bagai awak boleh buat. Satu contohnya yang madam tengok tu ialah budaya kunjung ke perpustakaan kan? Budaya kunjung perpustakaan. Kenapa pelajar tidak suka berkunjung ke perpustakaan dan langkah untuk mengatasinya? Okey, itu adalah tajuk yang awak pilih. Jadi ianya berkaitan dengan pendidikan sosial. Ya, sebab dalam pendidikan sosial dan budaya apa juga tajuk yang berkaitan dengan sekolah, okey, budaya, contohnya budaya beri salam, budaya menghormati guru, budaya nilam ya. Semua tu termasuk dalam pendidikan. Asalkan dia berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Ataupun boleh juga pendidikan di institusi pengajian tinggi ataupun institusi pengajian yang lain. Asalkan berkisar tentang pendidikan. Tapi untuk mudah awak membuat kajian, lebih baik kajian awak tu berlokasi di sekolah. Sama ada di sekolah sendiri atau sekolah-sekolah yang berada dalam lingkungan Banting, Jenjarum ataupun Teluk Pong Lima Garang. Kan? Okey. Alright. Jadi satu contoh madam ambil sini yang kawan awak buat. Okey. Contohnya yang kawan awak buat. Tajuk yang awak pilih. Iaitu tajuk pelajar. Okey. Siapa yang buat tu? Budaya kunjung ke perpustakaan.
dan langkah galakan kan? Langkah menggalakkan pelajar, langkah galakan oleh pihak sekolah. Okay. Ini contoh tajuk ni, tak semestilah awak ikut tajuk ni kan. Ada pelajar yang buat tajuk ni tentang budaya kunjung ni. Okey, atas tu adalah tajuk yang diberi oleh NPM. Yang awak ni adalah tajuk yang awak pilih. Katakan ni tajuk yang awak pilih, tajuk individu. Okey, kita letak warna lain. Okey. Baik, dalam sesuatu tajuk tu mesti ada tajuk utama. Tajuk utama dia budaya kunjung ke perpustakaan. Dan isu dia lah apa? Isu dia adalah di sini, awak nak beri tumpuan atau fokus kepada kenapa pelajar tak suka pergi perpustakaan. Kan? Dan apabila ada isu, mestilah ada cara atau langkah untuk mengatasi isu. Jadi dalam objektif kajian mestilah meletakkan objektif pertama, apa faktor pelajar tak minat pergi perpustakaan ataupun pelajar tidak mengunjungi perpustakaan, dan yang kedua, apa langkah yang dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengatasi masalah kurangnya minat pelajar ke perpustakaan. Jadi ada dua objektif utama dekat situ. Nampak tak? Sampai situ jelas tak? Sebab madam difahamkan ada yang buat soal selidik. Instrumen soal selidik tu tidak mencakupi langkah. Jadi tak boleh lah kena buat semula tu. Okey? Ada tak yang buat silap sampai situ? Cuba mengaku kat sini, mengaku je lah. Ini untuk kebaikan awak. Sebab dulu semasa kita bincangkan first tentang tajuk ni, madam dah bagi tahu. Objektif kajian yang dibuat perlulah menjawab tajuk. Ya, tajuk kajian. Dan objektif kajian akan menentukan soal selidik, instrumen dalam soal selidik yang dibina. Maksudnya instrumen dalam soal selidik yang awak buat 10 instrumen, 10 tajuk tu, 10 soalan tu, itu kita panggil instrumen. Jadi instrumen tu perlulah menjawab objektif kajian. Apa dia objektif kajian tadi? Kalau kita rujuk kepada tajuk ni tadi, yang warna merah ni, tadi yang perlu ada dalam instrumen soal selidik perlulah menjawab pertama sebab pelajar tak suka ke perpustakaan atau kurangnya budaya kunjung ke perpustakaan, dan yang kedua ialah langkah yang dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengatasi masalah yang dinyatakan dalam tajuk. Okey, sekarang kita tengok contoh objektif kajian ya. Kita tengok contoh objektif kajian. Okey, contoh objektif kajian dalam objektif kajian ni adalah bukan ni soalan dia. Ini contoh ya. Terdapat dua objektif kajian. Dua pun cukup, tak perlu banyak-banyak. Nanti susah awak nak buat, masa tidak cukup untuk buat persediaan data dan juga huraian. Lepas tu awak nak presentkan lagi kan. Dengan keadaan PKP semua ni, jangan buat lebih dari dua objektif. Okey, yang pertama kita tengok. Mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya kenaikan tarif atau harga air di SX tu nama tempat. Jadi di X-kan lah ya. Di hidingkan di sini. Okey, jadi isunya kalau kita tengok objektif kajian sini, isu yang pertama tu apa dia? Siapa boleh respon? Tajuk pelajar ini berkaitan dengan apa? Isu dia apa? Sebab objektif kajian ni adalah faktor yang menyebabkan berlakunya kenaikan tarif atau harga air. Isu dia mestilah berkaitan dengan siapa air. Apa isu dia? Itu pertama kali yang nak buat kajian kena faham ni dulu. Apa isu dia? Apa persoalan dia? Kena tahu yang tu. Baru boleh menghasilkan satu kajian yang berkualiti. Sebab tajuk objektif dia berkaitan. Ya, kalau awak buat kajian tidak menjawab objektif, apa yang dinyatakan dalam tajuk
jadi kajian tu tidak bermakna atau kita kata kajian tu jadi sampah sahaja. Okay, come on guys. Apa dia? Apa isu dia? Mengenal pasti Air. Okay, air. Okay, sebenarnya bila kata isu dia, isu adalah masalah. Okay, kalau kita kata air adalah tema dia. Tapi masalah di sini, tengok perkataan kenaikan tarif atau harga air. Dia dah bagi dua tu, atau harga air. Maksudnya isu di sini adalah kenaikan tarif air, bil air, kenaikan tarif air. Okey, maksudnya tiap bulan bila keluar bil Syabas tu, harga air meningkat. Ya, meningkat setiap tahun berlaku peningkatan tarif. Itu isu dia. Okey, sekarang kita tengok faktor yang kedua. Mengkaji kesan kenaikan tarif atau harga air terhadap penduduk di X tu adalah lokasi lah ya. Okey, yang kedua siapa boleh respon? Apa dia objektif yang kedua ni? Objektif yang kedua ialah langkah. Madam tanya, madam yang jawab sendiri last. Ya, you all duduk hiding muka semua. Semua tolong buka muka tu masing-masing, jangan menyorok. Ya. Pelajar yang berani, ada pelajar yang buat meet, masuk dalam meet tunjuk muka, jangan nyorok-nyorok. Okey, bukan siapa tengok pun, madam tengok awak, awak tengok madam, barulah fair. Kalau tak nampak muka ni macam madam cakap dengan dinding je, tak best lah. Okey, sekarang tengok, mengkaji kesan kenaikan tarif atau harga air, maksudnya pelajar ini dia membuat kajian tentang isu kenaikan tarif air dan yang kedua, apa kesan kenaikan tarif. Jadi, instrumen yang dibuat iaitu soal selidik tu, soalan-soalannya menjurus kepada pertama, faktor kenaikan harga air, yang kedua, kesannya kepada penduduk. Okey, jelas sampai situ? Jelas. Okay. Let's say sekarang kita pergi pada tajuk yang berwarna merah. Okay, isu dia adalah budaya kunjung. Budaya kunjung ke perpustakaan kan. Kurangnya pelajar yang pergi ke perpustakaan. Jadi objektif pertama perlulah menjawab, okay, mengetahui sebab-sebab pelajar tidak berminat berkunjung ke perpustakaan. Okay, itu objektif yang pertama. Alright. Kemudian kita tengok yang kedua. Isu kedua dalam tajuk ini ialah langkah. Okey, langkah galakan dekat sekolah. Jadi, objektif yang kedua perlu meletakkan, okey, mengenal pasti ataupun mengkaji ataupun meneliti, ya, ataupun membuat kajian. Okey, perkataan-perkataan yang sinonim macam tu boleh digunakan. Okey, buat kajian tentang apa? Langkah yang dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengatasi masalah pelajar tidak berminat ke perpustakaan. Okey? Jadi bila dah ada dua, isu yang dikemukakan dalam soalan ada dua, objektifnya perlulah ada dua. Okey. Jelas sampai situ? Siapa yang tak jelas? Boleh? Ikmal, boleh Ikmal? Ikmal, tolonglah buka muka semua. Aduh, you all ni. Buka muka semua, saya nak tengok. Rindu. Dah rindu dah ni tengok muka you all. Buka. Tunjuk muka. Muka comel-comel, handsome menyorok buat apa? Okay, now. Kita pergi kepada next slide. Lepas ni kita buka untuk soalan ya. Sekarang kita go through dulu. Okay, bila dah ada objektif kajian, lepas awak dah kenal pasti lokasi, kemudian awak dah kenal pasti kaedah. Apa kaedah yang kita gunakan? Kaedah apa? Kuantitatif. Kuantitatif kaedah apa? Instrumennya ialah kaedah kuantitatif, instrumennya adalah soal selidik. Okey. Kaedah kualitatif.
kualitatif instrumennya adalah borang, pemerhatian dan juga soalan temu bual. Betul? Siapa yang dah buat terbual? Ada tak yang dah buat temu bual dengan informan? Saya tu siapa? Siapa yang dah buat? Ramai ke sedikit yang dah buat? Tak ada jawapan? Ramai tak yang dah buat? Belum lagi, Tausam madam. dah buat belum? Belum buat lagi? Oh, ramailah belum buat lagi. Tak jumpa ya. Maksudnya sebelum PKP awak tak sempat buat lah. Alright. Yang pemerhatian pun tak sempat. Soal selidik ramai tak yang dah buat? Dah, madam. Buat online. Pakai Google Form boleh. Okay, so madam tanya terus pun tak ada jawapan. Dah macam malas nak tanya kan. Jadi you dah besar semua, you kena tahu apa tindakan yang kena dibuat. Kalau belum buat, jangan tunggu sampai last minute barulah nak cari instrumen dan sebagainya ya. Kerana awak semua dah boleh dikategorikan orang dewasa. Boleh berfikir yang mana betul, mana salah, yang mana perlu buat, yang mana tak perlu buat ya. Jangan tunggu daripada guru. Guru suruh buat baru nak buat. No. Bila ada masalah, ataupun bila tak faham ke, minta panduan ke, tanya madam. Tanya Helena tu. Dia hantar mesej bila-bila. Madam insya-Allah jawab. Okay, alright. So kita pergi kepada apabila kita dah ada tajuk, kita dah ada objektif, kita dah kenal pasti lokasi. Kan? Kemudian kita dah ketahui apa dia kaedah yang kita nak guna, iaitu kaedah kuantitatif, soal selidik, dan kaedah kualitatif, iaitu temu bual dengan informan dan juga pemerhatian. Pemerhatian terhadap subjek kajian. Contoh kalau kita nak tengok tajuk kita ialah budaya kunjung ke perpustakaan dan kita perlulah berada dalam perpustakaan. Untuk apa? Untuk melihat budaya kunjung di kalangan pelajar. Okey, kita siapkan borang pemerhatian. Apa yang kita nak perhatikan? Ya, jadi kita kena buat borang. Kerana dari borang kita akan pindahkan ke dalam bentuk huraian semasa kita buat perbincangan dapatan kajian. Okey, seterusnya. Okey, bila kita dah ada semua perkara tu tadi tu, kita seterusnya memikirkan untuk menganalisis data. Apa dia data yang kita ada tadi? Maksudnya awak dah ada soal selidik, okey? Awak dah ada apa lagi? Borang pemerhatian dah siap, ya. Soal selidik dah dapat collect semula, dah ada respon daripada responden. And then another one tadi apa? Temu bual. Awak pun dah buat temu bual. Mungkin awak nak buat sampai 2 atau 3 informan. Okey, boleh. Tapi dia mengambil masa yang banyak lah. Dan nanti awak akan mempersembahkan juga perlu detail. Jadi kalau informan tu tak perlu sampai 3 orang. Maksimum 2 orang cukup. Ataupun seorang pun cukup. Ya, sebab setiap perkataan yang dia sebut, iaitu informan tu sebut. Contoh awak tanya, apa khabar? Cik dah makan? Okey, cikgu ataupun cikgu dah makan? Dah, saya dah makan tadi. Saya makan dekat kantin, makanannya tak sedap. Okey, perkataan sedap tu pun kena masuk. Bermaksud every words yang disebut oleh informan tu kena ditransfer dalam bentuk transkrip. Okey, kita panggil transkrip. Itu yang dinamakan transkrip. Sebab tu awak kena, bila kita record kan, kita record, awak akan record berkali-kali, akan ulang berkali-kali sehingga awak dapat menulis setiap perkataan dalam temu bual tersebut. Sampai situ faham? Sampai situ faham? Faham. Okay, good. Okay, selepas semua data, itu katakan data kan? Okay, kita perlu memikirkan pula bagaimana nak menganalisis data. Okey, untuk menganalisis data, okey, contoh pelajar ni buat ya.
Data yang dikumpulkan melalui set soalan soal selidik. Nampak dia sebut kataan tu, set soalan soal selidik dan temu bual telah diproses menggunakan Microsoft Word. Okey, dan Microsoft Excel. Ini awak pengguna kan? Apa? Kat mana? Okey. Untuk mendapatkan kepastian data yang diperoleh. Okey. Pengkaji menggunakan dua kaedah tersebut kerana perisian tersebut dapat memudahkan pengkaji untuk menganalisis data dengan tepat dalam tempoh masa yang singkat. Ambil sekali daun pisang ya. Daun pisang tak masuk dalam ni ya. Okey, data yang diperoleh dibentangkan dalam bentuk graf dan carta bagi memudahkan pemahaman hasil kerja tersebut. Dalam menganalisis data, pengkaji telah menggunakan kaedah mengelaskan. Mengelas ni maksudnya membuat pengkategorian ya. Jawapan responden kepada beberapa kategori iaitu bahagian A, demografi, kemudian bahagian B ya, menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan peratus sebagai setiap kategori A, B dan C kalau ada ya. Jadi maksudnya di sini awak boleh ikut apa yang ada di sini tetapi jangan copy paste. Tahu tak maksud copy paste tu apa? Awak copy semua, contohnya awak ambil ni semua awak copy kan? Awak copy, dah copy tu paste je. Itu ciplak nama dia. Boleh ditangkap dia bawa akta memasukkan dokumen penciplakan ya. Tak boleh. Tapi kalau awak ambil idea di sini boleh dan gunakan ayat sendiri. Ubahlah mengguna ayat sendiri. Okey? Kemudian kita sambung balik. Cuba tengok. Dia teknik analisis data A kan. Ini untuk demografi responden ataupun kita nak tengok umur. Okey. Bilangan responden lelaki perempuan berapa. Peratus responden lelaki perempuan berapa. Kemudian kita pun boleh buat pengkategorian dia dari segi jantina pun boleh. Ini dia nak tengok mengikut jantina lah ni ya. Ada peratus. Maknanya dia tengok frekuensi lah ni. Bilangan ni adalah frekuensi. Peratus ni dijadikan dalam bentuk peratus supaya boleh dipersembahkan dalam bentuk bar ataupun carta. Okey, sampai situ faham? Maksudnya ini demografi. Nanti ada banyaklah lagi jadual-jadual lain untuk bahagian B ataupun bahagian C nanti. Tengok tajuk juga. Jangan ikut semua ya yang sesuai. Okey, next. Okey. Teknik menganalisis data seterusnya bahagian B dan C. Pengkaji telah mengkategorikan jawapan responden kepada beberapa skala. Okey, yang ni yang Madam dah ajar. Mungkin ada yang tak attend kelas masa tu, awak kena tengok video yang Madam dah hantar ke YouTube ya. Close audience, bukannya open audience tu, awak boleh tengok. Jadi, sebelum analisis data tersebut menggunakan Microsoft Excel. Memang kita guna Microsoft Excel kan? Untuk mendapatkan keseluruhan data bagi peratus responden untuk setiap item soal selidik. Okey, siapa boleh ingat lagi tak? Microsoft Excel tu kita buat apa? Madam dah siap bagi format lagi nak mudahkan awak. Banyak tau kerja nak buat format tu tahu. Ada formula semua. Satu hari Madam duduk depan komputer. You dah senang dah. Okey, come on. Jawab. Apa yang perlu buat dalam Microsoft Excel tu? Siapa yang attend kelas tu tolong jawab. Madam tak nak cakap seorang aja. Cepat. Jawab. Macam mana? 18 orang ni. Macam mana? Saya boleh jawab? Ada tak boleh jawab? Senyap je. Dengar suara Madam tak? Suara Madam dengar tak? Dengar. Okey, kalau dengar seorang jawab. Macam mana tu?
Okey, macam mana? Apa yang perlu buat dalam Microsoft Excel? Okey, siapa yang faham apa nak buat tu? Boleh respon. Penatlah bulan puasa asyik nak tanya banyak kali macam ni. Awak ni tak ada apa? Tak ada respon lah. Penatlah cakap sorang-sorang. Siapa yang hadir kelas hari tu? Mai, cepat tolong terangkan apa yang kena buat dalam Microsoft Excel tu. Apa yang kena buat? Pindahkan data soal selidik. Okey. Lagi? Data soal selidik pindahkan ke mana? Excel. Okey. Lagi? Lepas tu buat graf. Lepas tu? Lepas tu buat apa? Buat graf. Ada tak meja anda ajar semua macam mana nak buat graf? Macam mana nak membaca jadual semua? Ada tak? Ada dah Madam dah ajar. Dah ajar kan? Jadi ini contoh graf kosong dia. Okey, sekejap. Jadual. Okey. Ini yang mana tak attend kelas hari tu, pening sikit lah. Ya. Kenapa? Sebab sini ada semua dalam borang ni ada formula dia. Di sini soal item soal selidik ni, ini adalah item yang awak perlu masukkan. Semua ni adalah item yang awak punya sendiri. Yang perlu awak masukkan. Ikut apa yang awak buat. Ni yang sini. Yang dalam item soal selidik. Kemudian ini yang tadi kita sebut STS, TS, KS, S dan juga SS. SS tu apa? Sangat setuju. Itu Madam tak nak ulang balik lah. Awak kena check. Di sini sebab kita nak buat graph, kita kena ada kekerapan. Dan Madam dah siap letakkan lajur SV, sudut vektor. Dan juga frekuensi berapa. Jadi daripada data ni, kita dah boleh extract dia macam ni. Extract dia macam ni. Ni. Kan? Extract dia untuk membentuk cetapai ataupun bar. Okay? Jadi dia lebih mudah lah. Untuk awak, Madam dah perlu mudahkan banyak sangat dah ni untuk awak ni. Kan? Tapi itulah, ramai juga ni masa ni itu yang tak hadir kelas, boleh tengok dalam YouTube tu. Okay, macam mana nak buat kan? Alright, so sambung balik yang tadi. Okay. Pertama, kita kena buat demografi responden lah. Demografi responden. Okay, demografi responden. Yang ini adalah jantina. Nombor-nombor ni nanti awak tak payahlah ikut dia. Awak ikut awak punya lah. Ya. Contoh, jadual 4 dalam darjah 2 di bawah menunjukkan peratus responden yang di soal selidik mengikut jantina. Okey, bila kita sebut soal selidik bermakna kaedah pertama yang digunakan ialah kaedah kuantitatif. Senang je, kuantitatif tu kata dasar dia kuantiti, iaitu jumlah yang boleh dikira. Kalau kualitatif tu, kaedah tu dia tidak boleh dikira berdasarkan angka. Dia hanya boleh dihuraikan dalam bentuk huraian dan menggunakan bahasa. Okey? So, tengok jadual 4, demokrasi responden mengikut jantina.
lelaki, perempuan. Okey, ini peratus. Okey. Jadi kalau kita tengok bidang responden di sini berapa orang? 40 orang. Lelaki 12, perempuan 18. So peratus responden dia 40 dan 60. Yang paling cantik peratus responden ialah menggunakan 2 titik perpuluhan. Yang ni dia buat angka bulat Jadi awak nanti boleh gunakan titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan. Contohnya 40.12 contohnya. 60.10 ya. Kalau peratus lebih baik gunakan 2 titik perpuluhan. Jadi daripada jadual ini baru boleh menghasilkan graf. Jadi kita panggil bukan graf, carta pie. Kalau nak buat graf pun boleh, graf bar. Okey. Untuk carta pie, Madam dah ajar juga macam mana nak menggunakan Excel menghasilkan carta ataupun bar. Yang ini kena tanya kawan yang attend kelas. Kalau tak attend kelas, tengok YouTube tu. Kalau tak faham juga tengok YouTube tu, kena tanya kawan. Madam tak akan ulang lagi sebab tu Madam kata hadir kelas. Okey. Jadi selepas buat jadual dan juga buat graf, apa yang kita kena buat seterusnya? Okey. Yang ini mengikut jantina kan? Okey, yang ini tadi dia buat mengikut umur pula. Okey. Untuk umur, dia buat pengkategorian. Tengok 18, 27, 28 hingga 37 ya. Tapi dalam konteks kajian awak, kebanyakan yang awak buat dalam sekolah je. Satu umur saja kan. Tak perlulah awak buat pengkategorian. Kalau umur tu hanya umur yang selapis. Maksudnya tidak ada kategori, satu umur saja. Ya. Awak buat just mengikut ini je lah. Mengikut jantina. Okey, kalau buat berbeza kelas, awak boleh buat ikut pengkategorian dia mengikut kelas di sini. Contohnya awak buat kelas 6A1, 6A2, 6A3. Jadi ada 3 kelas. 6A2 mungkin 4 orang, 6A1 mungkin 4 orang, 6A2 mungkin awak ambil 10 orang, 6A3 mungkin awak ambil 20 orang. Jadi total semua 34. Ya, total dia jangan kurang dari 30. Jadi untuk pelajar ni dia buat umur yang berbeza. Jadi dia dapatlah angka-angka yang cantik dekat sini yang berbagai ragam kan. Kemudian dapat peratus yang berbagai. Ini yang dikatakan tadi peratus menggunakan 2 titik perpuluhan. Dia cantik, dia lebih tepat ya. Okey, next. Okey, ini adalah daripada umur tadi yang ini. Umur. Ini kan jadual umur kan. Ada berapa kategori tu? Ada 5 kategori. Okey, 5 kategori umur yang telah dibuat range dia. Kemudian dia buat menghasilkan satu bar, graf bar. Kalau kita tengok sini, faksi X dia adalah umur, kategori umur. X dia, faksi Y dia adalah peratus iaitu frekuensi. Frekuensi peratus. Jadi kita boleh tengoklah sini kan, warna hijau tu apa dia? Lelaki. Warna biru adalah perempuan. Ya. Kalau kita tengok di sini secara kasarnya, kita boleh lihat kategori umur yang paling ramai menjawab soalan ialah umur antara 18 ke 27 tahun. Okey, dan responden perempuan lebih responsif kepada soalan iaitu seramai 33.33% berbanding dengan lelaki hanya 16.67% ya. Okey, daripada jadual ni kita boleh dapat data ya. Sebab tu jadual sangat penting. Awak buat jadual, awak buat graf, sebenarnya sangat berguna untuk awak punya career akan datang. Kalau awak nak jadi engineer ke, jadi cikgu pun, doktor ke, lawyer, whatever career, mesti memerlukan kemahiran membuat graf. Ya, bila bos minta buat laporan dan awak kena buat graf. Contohnya cikgu-cikgu pun kalau nak tengok result SPM ke, ya, STPM ke, nak persembahkan kepada pengetua, bukan boleh cakap dengan mulut je, kena ada bukti. Kena ada jadual dan kena hasilkan graf. Barulah data tu boleh dibaca dengan lebih tepat. Ya.
Sebab tu form 6 STPM wajib belajar graf ni. Okay, next. Selepas kita buat, okay, ini tadi step dia tadi. Umur kena ada jadual. Okay, ada graf. Okay. Lepas tu ada graf buat bar. Perlu dihuraikan pula. Ini dalam bentuk huraian. Menggunakan kemahiran kebahasaan. Okay. Bila ada kemahiran kebahasaan bermaksud subjek predikatnya kena jaga, tata bahasanya kena jaga, ya. Jangan main sembrono je, orang Jawa kata main jadi je ayat, tak nak lah. Macam ayat pelajar ni pun saya rasa ni pelajar Cina ni. Bila madam baca kan ada penggunaan kata hubung ataupun frasa nama yang tak sesuai. Okey, dia ceritakan balik lah. Contohnya responden yang berumur 18 hingga 27 asrama 5 orang bagi lelaki yang membawa kepada 16.67%. Okey, perkataan kata hubung banyak digunakan di sini kan. Manakala dan sebagainya. Okey, sampailah habis. Okey, ini adalah huraian kepada ini dan ini. Okey, mula-mula kena ada jadual dan kena ada graf dan kena ada huraian. 3 serangkai tu kena ada. Madam ulang balik ya. Setiap data dia kena ada jadual, kena ada graf, kena ada huraian. Baru selesai umur sahaja. Okey. Next kita pergi kepada yang tadi ini contohlah. Tadi kan yang kenakan tarif air, perkiraan STS apa semua tadi. Okey, abaikan. Okey, data. Okey. Data soal selidik, okey. Dia gunakan 20 orang responden. Okey. 20 orang responden iaitu 66.6%. Yang ini daripada mana? Daripada sini. Nampak? Pertama, item soal selidik pertama, penstrukturan semula sistem pengairan merupakan salah satu faktor kenaikan tarif atau harga air. Okey? Jadi kalau tengok di sini, frekuensi dia tidak setuju ada seorang, kurang setuju ada 2, setuju ada 20, sangat setuju ada 7. Okey, dah setiap frekuensi dah ada peratus. Ini semua dalam Excel tu madam dah siapkan, awak just add sahaja data, dia terus kirakan untuk awak. Tak ada masalah tu madam. Sebenarnya cikgu tak perlu buat macam tu tapi madam dah siapkan dah semua. Okey, alright. Sampai situ faham? Faham. Baik, bagus. Alina seorang yang faham. Lain tu semua diam. Tak nak jawab. Okey. Alright. Jadi, huraian data soal selidik yang pertama. Huraian ini adalah huraian yang pertama. Cuba bacakan Alina, cuba bacakan. Rasakan jadual atas, cuba bacakan. Berdasarkan jadual di atas, tolong bacakan sampai habis tu. Boleh nampak kan? Berdasarkan jadual di atas, terdapat seramai 20 orang responden iaitu 66.67% daripada keseluruhan responden bersetuju dengan pernyataan yang menyatakan bahawa penstrukturan semula sistem pengairan merupakan salah satu faktor kenaikan tarif atau harga air. Seterusnya terdapat seramai 2 orang responden 23.33% menyatakan sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Terdapat 6.67% daripada keseluruhan responden iaitu seramai 2 orang responden menyatakan kurang bersetuju dengan pernyataan tersebut dan seorang responden 33% yang menyatakan tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut dan tiada responden yang berpendapat sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Secara keseluruhan, majoriti responden cenderung bersetuju dengan pernyataan sistem pengairan merupakan salah satu faktor kenaikan tarif atau harga air. Data ini ditunjukkan dalam raja 3 di bawah. Ya, terima kasih.
Okey, ini huraian yang Helena bacakan ni ialah dia huraikan yang ini. Dia huraikan yang bilangan 1, item soal selidik bilangan 1. Yang ini. Yang ini yang dia huraikan. Yang ini. Yang nombor 1 tu. Penstrukturan semula sistem pengairan merupakan salah satu faktor kenaikan tarif atau harga air. Okey? Frekuensi dia 1 ni dia sebut balik, peratus dia sebut balik. Cuma bezanya dia jadikan angka-angka ni dalam bentuk bahasa. Yang ini kita akan belajar SEM 3 ni sepatutnya. Awak akan belajar alih komunikasi daripada non-linear kepada linear. Sepatutnya SEM 3 akan belajar tu. Maknanya awak kena baca data tu, daripada data ni baca, jadikan ayat macam ni. Okey, lepas tu untuk mengukuhkan huraian, dia bagi pula carta di sini. Carta ni semua awak boleh buat extract melalui apa tu? Yang tadi, yang madam tunjukkan ini. Ni. Boleh extract dari sini, boleh guna pakai komputer je. Boleh buat pakai komputer je. Senang je. Lepas tu kalau awak nak ni, awak just copy. Right click, just copy je. Lepas tu paste. Ya, paste ke tempat yang awak buat dalam ni lah, ke dalam Word. Okay. Okay. So, okay. Bila yang ini adalah huraian data soal sidik berdasarkan instrumen 1 tadi. Apa dia instrumen 1? Yang tu. Nombor 1, ada bilangan 1. Dia dekat sini dalam medan bagi contoh ada 7. 7 soal sidik yang menggunakan instrumen soal selidik. Okey. Kemudian apabila pengkaji menghuraikan dalam bentuk bahasa, data ni tadi, data daripada jadual ni tadi, okey, dan dia bagikan carta untuk menyokong, untuk memberi gambaran yang lebih mantap lagi apa yang dia nak katakan. Seterusnya, okey, untuk menjadikan kajiannya lebih mantap, dia gunakan kaedah kualitatif. Apa dia kaedah kualitatif? Ialah temu bual. Yang ini yang awak buat temu bual dengan informan ataupun orang sumber kan. Okey, cuba kita tengok. Seorang tolong bacakan. Berdasarkan temu bual, bacakan. Lelaki mana? Lelaki, bacakan. Mana dia? Lelaki semua senyap ni ada Madam, tak ni? Matuk. Nang starting dia. Mana presentation? Iqmal ke tu? Ya. Dah saya tengok tadi presentation sebab saya pakai PC. Ni. Temu bual dengan madam. Okay, berdasarkan temu bual yang dijalankan bersama informan 1 pada 26 Februari 2019, informan 1 berpendapat bahawa dengan adanya penstrukturan semula sistem pengairan yang sedia ada dapat meningkatkan kos penyelenggaraan sistem pengairan, dan informan 1 tidak menyatakan bahawa sama ada aktiviti tersebut dapat meninggalkan atau mengekalkan tarif atau harga air. Aktiviti tersebut akan memakan kos yang tinggi apabila aktiviti penstrukturan semula sistem pengairan seperti menggantikan semua paip lama dengan jenis paip yang baharu untuk mengelakkan tekanan air yang rendah dan pembaziran air yang berlaku di bawah tanah akibat kebocoran paip lama. Informan 1 juga memaklumkan bahawa Syabas sedang menjalankan projek pergantian jenis paip yang lama, iaitu paip AC kepada paip yang lebih baharu, kepada jenis paip yang baharu, iaitu paip HDPE. Informan 1 juga memaklumkan bahawa tiada tempoh yang tetap untuk menstruktur semula sistem pengairan atau menyenggara paip air kerana proses ini melibatkan sejumlah kos. Ini dinyatakan oleh informan 1 seperti berikut. Okey, bacakan. Sekarang kan banyak bocor, tekanan pun kurang, jadi kena tukar paip baru tu. Untuk jangka masa beberapa tahun, dia tak ada spesifik lah, sebab tu benda semua kos. Tapi dalam sekarang ni, memang nak tukar material yang saya cakap tadi, yang AC pipe kepada
IC pipe tu memang tukar lah informan satu bracket. Okay, good. Yang ada apostrophe ni, ini adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh informan. Okay, tengok apa yang penting kat sini, tips je ya Ikmal. Kataan orang sumber kita tak sebut nama. Kita just sebut informan 1. Kalau kita ada 2, 3 informan, kita sebut informan 2, informan 3. Jangan sebut nama sebab dirahsiakan kan. Okay, Madam nak tegur, selain itu, perkataan syabas, kemudian pipe baru AC kepada HDPA ni boleh menggunakan singkatan tetapi sebelum itu perlulah menggunakan nama panjang. Nama panjang dia apa? Okey, lepas tu dalam kurungan baru awak letak perkataan singkatan ni. Dalam mana-mana kajian tak boleh gunakan nama pendek macam ni, tak boleh. Kena tulis. Ini pelajar tahun lepas kan. Jadi untuk awak, Madam bagi tahulah supaya tak berlaku kesilapan yang sama. Tulis nama panjang. Jadi bermaksud pipe AC ni nama panjang ni kena tahu. Yang ni Madam pun tak tahu apa benda AC. HDPA pun tak tahu. Mungkin yang ini kalau sistem perpaipan sekarang yang ini dia guna yang bukan besi. Yang ini mungkin besi. Kan? Jadi awak cari maksud dia. Kalau yang berkaitan dengan kajian awak lah ya, kena ada nama yang penuh, full name sesuatu agensi kerajaan ataupun NGO ke ataupun apa-apa persatuan yang awak gunakan yang ada nama penuh, guna nama penuh dan dalam kurungan letak singkatan. Okey, jadi berdasarkan temu bual ini, okey, temu bual dia sikit je tapi huraian dia panjang, nampak? Temuan dia punya apa yang diperkatakan oleh informan 1 sedikit je. Bermula daripada sekarang kan banyak bocor, tekanan pun kurang. Jadi kena tukar pipe baru tu. Untuk jangka masa panjang beberapa tahun ni tak ada spesifik lah. Sebab benda tu semua kos kan. Jadi bila orang bercakap mestilah ada emosional, mesti ada naik turun. Tapi dia dipersembahkan daripada ayat yang dikeluarkan oleh informan ni, dia persembahkan semua dalam bentuk bahasa yang lebih formal. Ya, jadi apa yang diperkatakan oleh informan 1 dirumuskan oleh pengkaji di sini bahawa berlaku kenaikan tarif air. Faham tak? Itu yang dia kata apa? Semua naik, kos semua naik ya. Lepas tu kena tukar IC pipe tu, kena tukar kepada HDPA kan. Sebab tu dalam huraian ni pengkaji menulis aktiviti tersebut akan menaikkan kos yang tinggi. Okey? Maka kos tinggi kalau kita buat penstrukturan semula sistem pengairan. Dan apabila aktiviti penstrukturan semula sistem pengairan seperti menggantikan semua pipe lama kepada pipe baru untuk mengelakkan tekanan air yang rendah. Okey, masalah dia tekanan air rendah. Dan pembazian air yang berlaku di bawah tanah akibat kebocoran pipe lama. Betul. Ini sekarang rumah saya pun menghadapi masalah ni. Baru 3-4 hari ni. Saya tanya plumber pun dia cas saya 2,000. Sebab apa? Berlaku kebocoran bawah tanah. Ya, selalunya bil air tak banyak dalam 30-40 ringgit sebulan. Ni tengok bulan 3, bulan 4 ni mencecah 390 ringgit. Bila tutup meter pun meter masih berjalan lagi. Maksudnya di sini berlaku kebocoran dalam tanah. So apa yang perlu buat? Mereka kena plumber kena tutup piping yang lama tu, gantikan sistem piping yang baru. Jadi itu yang memakan kos tu sampai 2,000 lebih. Ya. Jadi maksudnya kenapa berlaku keadaan macam ni? Berlakunya peningkatan tarif, salah satu darinya berkemungkinan adalah kerana sistem perpaipan. Sistem perpaipan lama ni, dia guna fiber. Bila beberapa tahun akan datang, contohnya berlaku sekarang lah kat rumah saya ya, dia akan bocor. Jadi kalau gunakan bahan yang lebih tahan lama, kebocoran tu tidak akan berlaku. Sepatutnya tidak berlaku. Jadi dalam bahasa, dalam huraian ini, pengkaji menceritakan tentang informan 1 ni, dia bersetuju bahawa berlakunya kenaikan tarif air. Berlaku kenaikan tarif air kerana salah satu sebabnya ialah sistem perpaipan. Ya, sistem perpaipan yang lama. Jadi sebab tu dia kata kena tukar baru. Okey, sampai situ jelas tak? Jelas, Madam. Jelas? Ada pelajar lain yang tak jelas? Jangan malu bertanya. Okey. Awak tak boleh ikut apa yang ditulis. Ini bukan kajian awak. Saya bagi awak satu
pandangan, satu bagaimana nak menghuraikan data yang awak dapat. Okay, next. Okay, selepas dia gunakan ni, dia menghuraikan dapatan yang diperolehi daripada kualitatif iaitu temu bual. Dia juga menggunakan kaedah rujukan ataupun kepustakaan iaitu membuat rujukan dia perpustakaan ataupun menggunakan internet. Okey, cuba bacakan apa yang dia kata dekat sini. Orang bacakan? Orang lain tadi, apa Ikemah dah baca, Helina dah baca, orang lain pula. Ada? Tak ada yang nak respon? Ada tak? Ya Allah, sungguh betul nak suruh awak ya. Asyik nak kena paksa je semua. Nopal, bacalah Nopal. Yang tadi. Nopal baca. Berdasarkan rujukan terhadap rencana berita harian online bertarikh 1 Februari 2019 yang diasas pada 29 Mac 2019 menyatakan bahawa peningkatan kos penyelenggaraan sistem perpaipan adalah salah satu punca kenaikan tarif atau harga air untuk membela nasib operator air yang menanggung kos penyelenggaraan tersebut mengikut harga pasaran semasa. Oleh itu, usaha meningkatkan tarif atau harga air adalah wajar bagi mereka untuk dilaksanakan demi menanggung kos penyelenggaraan maupun kos pembinaan loji baharu untuk menjamin keselesaan pengguna. Pendapat ini dikemukakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Datuk Muhammad Ridwan Ismail. Okey, terima kasih. Baik, rujukan ini apa intipati dia? Intipati kepada maklumat yang diperolehi melalui berita harian online. Siapa boleh bagi tahu? Peningkatan kos. Kerana? Peningkatan kos apa? Kos penyelenggaraan sistem perpaipan. Jadi kesannya? Kesannya apa? Tarif harga air meningkat. Ya, betul. Jadi bermaksud rujukan ini menyokong semula temu bual dan menyokong semula data yang diperolehi melalui soal selidik di sini. Iaitu apa dia? Penstrukturan semula sistem pengairan merupakan salah satu faktor kenaikan tarif atau harga air. Dia saling berkaitan, dia tidak bercanggah ya. Kalau dalam soal selidik ini, ramai yang bersetuju. Tengok, sangat setuju 7 orang, setuju 20 orang. Kan? Semuanya bersetuju dengan pernyataan ini. Jadi bermaksud dalam soal selidik semua bersetuju bahawa sistem pengairan atau perpaipan tadi tu merupakan faktor kenaikan harga air atau tarif air. Begitu juga dengan temu bual oleh informan 1. Kalau tengok informan 1 pun menyatakan benda yang sama, dan juga begitu rujukan yang dibuat dalam berita harian online. Okey, ada tarikh, ada tajuknya berita harian, okey. Kalau online dia kena ada www ni, ya. Kena ada dia punya URL dia. Dan dalam rujukan ini juga mengatakan perkara yang sama.
Okey. Dan kalau awak menggunakan rujukan dalam buku, katakan buku atau jurnal, okey, perlulah juga buat macam ni. Maksudnya awak kena cari sumber yang bukan menentang tetapi menyokong semula, okey, menyokong semula item dalam soal selidik awak. Seboleh-bolehnya awak kena buat macam tu. Tapi kalau awak buat rujukan yang bercanggah, awak buat tentang pro, awak cari rujukan cons, jadi habislah kajian awak tu. Tidak menjawab soal, tidak menjawab objektif lah maksudnya. Jadi macam mana nak dapat markah kalau tak jawab objektif kan? Maksudnya awak melakukan kajian yang sia-sia. Jadi satu kajian tu mestilah tajuknya jelas, objektifnya jelas, kaedahnya betul dan juga penyampaiannya tepat. Okey? Alright, sampai situ ada soalan? Tak ada. Slide, end of slide dah, tak ada slide dah. So bermaksud, sekarang saya buka untuk sebarang soalan berhubung dengan apa tu? Berhubung dengan kerja khusus. Kalau ada soalan, Madam boleh jawab sekarang dalam masa 10 minit ni. Sekarang dah buka 12.7 dah, 7 minit dah. Boleh tanya je, tak apa, tak ada masalah. Kalau tanya melalui WhatsApp, Madam jawab juga, tapi dia susah sikit WhatsApp kan, type kan dari salah-salah ejaan lagi semua kan. So sekarang ni umpama face to face juga, Madam boleh cuba membantu awak di mana yang awak berlaku kekeliruan ataupun kesangsian mengikut Harlina, dia sanksi ada beberapa perkara. So terima kasih ya Harlina bagi tahu benda ni, mungkin kawan awak pun ada buat benda yang salah. Dalam soal sidik tu tidak ada memasukkan langkah kan. Berlangkah tu kena ada. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Siapa-siapa je boleh tanya. Tak ada masalah tanya, Madam tak marah pun. So for Madam, format apa tu namanya, soal selidik tu kena tukar lah kan? Okey, kalau soal selidik tidak mencakupi objektif kajian, okey, siapa boleh paparkan dekat sini kejap. Kita tengok sama-sama awak punya objektif kajian dengan soal sidik. Nanti kita Madam baru boleh komen. Adakah soal sidik awak tu menepati dengan objektif kajian? Siapa boleh paparkan sekarang? Siapa nak share? Kalau siapa nak share sekarang boleh share kan? Kita komen, Madam tengok sekarang. Jadi pelajar lain pun boleh tengok sekali. Jadi mereka nanti tak akan buat kesilapan yang sama. Jangan risau, kita memang belajar dari kesalahan. Kalau salah ke tak payah nak malu, tak perlu malu. Okey, ada tak yang nak? Sekarang, sebelum kita tutup kelas. Saya nak cuba. Hari ni ramai datang kan, bagus. Tapi itulah awak semua menyorok, mana tak nampak. Okey, ada tak soalan? Ada tak nak share? Ada nak share tak? Ada nak share? Tak ada? Ada tak nak share? Alina nak share tak? Lukman, Irfan, Kausan, Nofal, Alia, Irina, Insyira, Amira, Putra Ailis, Mizal left already. Nur Insyira, Nur Amira, Ailish, Nur Syahira. Ada tak? Okay, kalau tak ada nak share, tak apalah, kita tangguhkan kelas. Maybe hari Khamis jangan lupa, Madam akan sambung semula dengan graf. Dan jika ada sebarang permasalahan, bolehlah WhatsApp Madam. Kalau Madam tak ada kerja, Madam usaha untuk jawab, untuk bantu awak kat mana yang boleh dibantu. InsyaAllah tak ada satu pun perkara yang tak boleh diselesaikan dalam dunia ni. InsyaAllah semua ada jalannya. Cuma kena berusaha. Okey, kita sudahi dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, kita jumpa di Khamis ya. Semua
Okey, madam. Selamat Okey, madam. berbuka semua, selamat berbuka. Jaga diri baik-baik. Stay safe, stay home. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi kami. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam. Salam, madam.